orang PAS yang kalau dia membaca, dia membanding pun dia pening kepala. Sebab Perikatan Nasional PAS kata, kalau undi PH ataupun BN, dalam tu ada UMNO, maka pergi neraka nak. Habis kalau kat Sabah, orang PAS semua masuk neraka ke macam mana ni? Sebab PAS di Sabah, dia tak bertanding. Jadi PAS di Sabah telah diarahkan untuk menyokong UMNO. Dia bekerjasama dengan UMNO di Sabah. Saya mula dengan yang itu, supaya bukan saja kawan-kawan di Sungai Petani, di Merbuk, di Kedah, Padang Serai, Kulim Bandar Baru, supaya kita tahu bahawa sebenarnya ini semua permainan politik. Saya lahir di Terengganu, anak jati Terengganu, besar di Terengganu. Saya ingat perkara ini dah lama habis tak? Kalau dulu-dulu masa saya kecil, 80-an membesar, masa itu kalau kat kampung, kat Terengganu, ada orang kalau pergi ke kenduri, orang tu tak boleh pergi kenduri rumah orang tu. Sebab apa pula? Sebab itu orang UMNO. Awak tak boleh pergi pula. Sebab silap-silap hari, kalau sembelihan dia tak halal. Sebab dia bukan Islam. Saya ingat benda tu dah hampir zaman 80-an. Sekarang 40 tahun kemudian, menatang tu kembali lagi. Sedangkan kalau tengok rekod tu, berapa kali dah dia bertukar. Sebab itu saya kata, dia senang saja. Siapa yang mencuri, siapa yang sakau, siapa yang seleweng, kalau kamu nak suci, senang saja. Masuk PAS. InsyaAllah suci lepas tu. Kau buatlah apa dia, kau curilah apa dia, pakai jubah, najib pun, baik dengan PAS, insyaAllah suci. Tapi Alhamdulillah, kalau tengok dapatan terkini, hari ini, saya baru dapat panas-panas petang ini, saya nak kongsi bukan saja dengan kawan-kawan di Kedah, tetapi juga di seluruh negara. InsyaAllah kita ke arah mencecah 100 kerusi parlimen di Malaysia. Dalam keadaan sekarang, insya-Allah kita akan membentuk kerajaan minggu depan. Insya-Allah, saudara-saudari. Saya tak sebut. Minggu lepas saya tak sebut. Sebulan yang lepas, malah 6 bulan lepas, saya bagi amaran kepada PKR dan PH, kalau tidak berhati-hati kita akan ganap dan guyup dalam pilihan raya. Yang baiknya begini, rakyat cerdik, rakyat Malaysia yang Melayu, Cina, India, bukan lagi zaman dulu-dulu yang boleh diolok-olokkan dengan mainan politik. Rakyat tahu membezakan yang mana permainan politik, yang mana perkara sebenar, sebab rakyat fahamlah bahawa pilihan raya ini bukan soal Melayu, Cina, India. Bukan soal suci mensuci. Ini bukan soal nak pergi Melaka, nak masuk neraka ke apa. Ini soal masalah kita. Jadi rakyat dapat menilai bahawa dalam tiga gabungan yang masuk pilihan raya ini, Pakatan Harapan lawan UMNO Barisan Nasional, lawan Perikatan Nasional, isu sebenar dia ialah soal rakyat. Rakyat akan pilih parti yang benar-benar serius nak selesai masalah rakyat. Jadi apa masalah sebenar kita? Nombor satu ialah soal gaji sebenarnya. Baik di Sungai Petani, baik di hujung sekali dekat Johor Bahru, hatta dekat sempadan, dekat Perlis pun, tanyalah sesiapa pun, masalah nombor satu negara kita ialah gaji yang rendah. Jadi rakyat boleh menilai, dia tengok parti ni, kalau UMNO Barisan Nasional, daripada 2018 sampai ke tahun lepas, sampai sekarang, semua soal kuasa. Dia nak jadi Perdana Menteri. Orang kata jangan panggil pilihan raya masa banjir. Dia buat juga. Sebulan, 2 bulan yang lepas, punyalah bongkak. Kita dok kata jangan buat banjir. Jangan buat susah. Dia jawab apa? UMNO akan meredah kalau banjir sekalipun kalau pilihan raya. Kau ada tengok Zaid Amidi dok naik bot sekarang?
Entah ke mana Zaid Hamidi pun dah tak tahu dah. Sekarang ni masuk hari ke-10 untuk kempen pilihan raya lah. Tengok tak apa kenyataan terbaru daripada timbalan Presiden UMNO sendiri. 2 hari lepas saya di Rombau. Saya tanya orang kampung kat situ, kita buat ceramah macam ini di Padang, di kawasan yang paling desa sekali dalam Parlimen Rembau, di Cembong. Rembau tu ada kawasan yang bandar sedikit dengan Seremban. Ada yang jauh sangat tu dekat Cembong. Orang kampung di situ beritahu tak pernah tengok orang Melayu biasa keluar di padang untuk dengar ceramah. Rombau sekarang ialah dalam sasaran kita yang paling dekat untuk kita rampas daripada UMNO Barisan Nasional, saudara-saudara. Sebab itu, saya tak terkejut kenyataan daripada timbalan Presiden UMNO hari ini. Tok Mat buat kenyataan terbuka bagi amaran kepada Presiden dia, Zaid Hamidi. Dia beritahu bukan kuasa Zahid untuk runding buat kerajaan dengan siapa-siapa. Sebulan lepas, UMNO Barisan Nasional ni cukup bongkak. Zahid masa merasmikan konvensyen persidangan MIC, dia tak ada cerita pasal runding-runding ni, tak ada. Dia beritahu kita akan menang dengan majoriti yang besar. Tak ada dah, saudara-saudari, tak ada dah. Cerita majoriti besar, cerita menang, tak ada dah dalam UMNO Barisan Nasional sekarang. Sekarang dia bertelagah, kamu Zahid jangan pandai-pandai runding, kamu tak ada kuasa. Sebab apa? Sebab dia tahu dia sendiri tak akan menang. Kalau dia nak bentuk kerajaan, dia kena runding dengan macam-macam parti. Jadi dalam UMNO sekarang pun sedang bergaduh sebab dia ingat siapa yang mengetuai rundingan, dia jadi Perdana Menteri. Tomat kata kepada Zahid, engkau tak ada kuasa untuk runding sebab Tomat juga nak beritahu, aku tahu kalau kau runding kau jadi Perdana Menteri. Jadi aku pun nak runding. Sebagai timbalan Presiden, aku pun nak runding sebab dia pun nak jadi Perdana Menteri. Bayangkan saudara-saudari kalau dalam PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim Presiden PKR, saya timbalan Presiden PKR, nak masuk pilihan raya 5 hari lagi ni, saya duk hantam Presiden saya sendiri pasal berebut jadi Perdana Menteri. Sebab itu saya tak terkejut bila dapatan datang daripada satu minggu ke satu minggu, kita mula nampak sokongan semakin kuat beralih kepada Pakatan Harapan. Sokongan China dan India telah kembali hampir sepenuhnya kepada Pakatan Harapan, saudara-saudara. Sokongan Melayu telah kembali ke paras sebelum kita masuk pilihan raya 2018. Dalam 5 hari terakhir ini, pecutan kita untuk pastikan yang muda-muda yang mengundi kali pertama, insya-Allah akan mengundi Pakatan Harapan. Sebab dia tahu hanya Pakatan Harapan yang beri tumpuan kepada perkara yang penting untuk budak muda. Kita yang bercakap pasal gaji, kita yang bercakap pasal peluang pekerjaan dia, kita yang bercakap tentang keluar universiti tidak ada kerja, menganggur, ataupun kalau ada kerja terpaksa buat kerja yang gajinya jauh lebih rendah daripada dia pergi universiti, dia keluar sekolah. Anak muda faham. Sebab itu saya nak beritahu kepada Perikatan Nasional dan PAS. Kamu ada 5-6 hari lagi kempen, tolong kempen baik-baik. Jangan hanya untuk mendapat beberapa kerusi tambahan sahaja. Sebab Perikatan Nasional pun tahu, Barisan Nasional pun tahu bahawa persaingan ini dalam pilihan raya kali ini adalah di antara PH dengan BN. Perikatan Nasional ni duduk kat belakang sebenarnya. Jadi dia tahu bahawa rakyat memang faham kalau yang ada peluang untuk bentuk kerajaan ialah sama ada Perikatan pula dah, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional. Perikatan Nasional ni tak ada peluang untuk bentuk kerajaan pun. Tapi demi untuk mencuri 3-4 kursi, terutamanya di kursi-kursi di kawasan Melayu seperti Kedah,
sebahagian daripada Perak itu saja yang dia ada peluang pun, dia bermain api perkauman yang cukup berbahaya.